Apakah itu kromatografi? Kromatografi ialah kaedah yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis kandungan sesuatu bahan kimia. Ia juga merupakan teknik dalam penyelidikan yang digunakan untuk mengasingkan komponen campuran kepada bahagian zarah yang membentuk komponen tersebut. Ianya dilakukan untuk memperhalusi komponen campuran dengan melihat ciri-cirinya seperti saiz, jisim, bentuk dan banyak lagi. Terdapat 5 teknik kromatografi yang boleh digunakan. Antaranya ialah kromatografi kolom. Ia merupakan teknik yang paling biasa digunakan dalam penulingan biomolekul. Komponen campuran biomolekul yang akan diasingkan akan diletakkan di dalam lajur yang berbentuk seperti cube di bahagian bawah. Yang kedua, kromatografi pertukaran ion. Ianya adalah teknik pemisahan komponen campuran dengan mendasarkan pada interaksi elektrostatis antara komponen campuran dengan stasioner yang berbentuk matriks. Matriks mempunyai beban ion yang berlawanan dengan muatan ion pada komponen campuran yang akan dipisahkan sehingga akan terjadi ikatan ion. Seterusnya, kromatografi cecair prestasi tinggi. Untuk melakukan analisis struktur bagi komponen campuran yang hendak dikaji, teknik ini boleh melakukan proses penulinan molekul dalam masa yang singkat. Komponen yang digunakan untuk teknik ini ialah lajur, pengesan, perakam, pam tekanan tinggi dan bekas pelarut. Yang keempat, kromatografi kertas. Teknik ini menggunakan kertas saring yang sangat tebal untuk mengendapkan komponen campuran yang akan dipisahkan. Kertas ini berfungsi sebagai stasioner atau padatan yang akan berinteraksi ketika komponen campuran berada dalam fasa gerak. Dan yang terakhir ialah kromatografi gas. Teknik ini sederhana, sensitif dan sangat cepat untuk memisahkan komponen yang memiliki molekul yang sangat kecil. Stasioner yang ada pada kromatografi ini adalah sebuah kolom yang berisi cairan dengan kandungan gas sebagai helium atau nitrogen yang diserap ke permukaan padatan. Apakah PAH? PAH adalah singkatan kepada polycyclic aromatic hydrocarbon. Ianya merupakan bahan kimia yang terhasil melalui pembakaran, pemanggangan dan penggorengan terhadap makanan tinggi lemak pada suhu yang tinggi. Bagi kes penentuan polycyclic aromatic hydrocarbons dalam minyak sayuran, teknik yang paling sesuai kita gunakan adalah gas chromatography coupled with mass spectroscopy. Pertama sekali, apa yang kita perlukan adalah penyediaan chemical dan reagent. Bagi penentuan ini, kita menggunakan 8 polycyclic aromatic hydrocarbons yang berbeza dengan keturunan yang tinggi pada 97% sehingga 99.5%. Solvent-solvent yang kita gunakan adalah bergrade HPLC, iaitu solvent yang mempunyai keterunan yang tinggi supaya tidak berlaku pencemaran pada kolom yang kita gunakan. Anhydrous sodium sulfate yang akan digunakan nanti dibersihkan pada suhu 200 darjah Celsius sebelum digunakan, dan gel silika juga diaktifkan 2 jam sebelum pada suhu 400 darjah Celsius. Bagi sampel minyak sayuran pula, 9 jenama berbeza dipilih dengan kategori minyak sayuran yang berbeza, iaitu minyak kacang soya, minyak mustard dan juga minyak kelapa. Seterusnya adalah penyediaan standards yang akan digunakan untuk dibandingkan dengan dapatan yang kita dapat daripada minyak sayuran. Standard curve ini akan disediakan berdasarkan prosedur analitik menggunakan SIG-MOD. Seterusnya, kepekatan yang berbeza iaitu pada 0.5, 1, 5, 10 dan 20 mikrogram per mililiter digunakan bagi setiap satu daripada 8 PAH itu bagi memperoleh standard curve. Kemudian campuran yang telah dipakai itu akan disimpan di tempat yang gelap bagi mengelakkan volatilization dan juga photodegradation yang akan menukar komposisi di dalam campuran tersebut. Baiklah, bagi metodologi pula, ada 2 perkara yang perlu dititik beratkan sebelum kromatografi boleh dimulakan. Pertama sekali, semua peralatan kaca haruslah dipastikan tiada pencemaran PAH. Untuk itu, setiap peralatan itu perlu dicuci beberapa kali menggunakan dichloromethane di dalam solid bus. Solvent yang digunakan untuk cucian itu kemudian perlu dipekatkan dan dianalisis menggunakan gas chromatography mass spectrometer. Dalam SIG-MOD bagi memastikan betul-betul tiada pencemaran PAH. Kedua sekali, solvent yang digunakan haruslah diperiksa keterlinannya bagi mengelakkan adanya PAH berlebihan ataupun dasing pada sampel yang ingin dikaji nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada proses extraction dan purification. Pertama sekali, 2.5 gram sampel minyak sayuran akan dicairkan
dalam 10 mil acetonitril aceton 60-40 digoncang menggunakan tangan selama 10 minit, sodicated selama 30 minit dan akan diletakkan ke dalam mesin centrifuge selama 5 minit pada kelajuan 4000 rpm. Seterusnya, bahagian atas hasil daripada centrifuge itu akan diambil dan dimasukkan ke dalam conical tube dan akan disejakkan di bawah aliran nitrogen pada suhu 35 darjah Celsius mengikut KD evaporating unit. Proses extraction ini akan diulang lagi sebanyak 2 kali dan kesemua ekstrak hasil daripada proses ini akan digabungkan di dalam conical tube yang sama. Solvent yang masih lagi ada selepas proses extraction ini akan disejakkan tetapi tidak sehingga kering bagi mengelakkan kehilangan volatile pH. Bahagian atas yang telah dikumpulkan tadi akan dimasukkan ke dalam silika gel column seperti dalam rajah di sebelah kanan sebanyak 2 kali. Kemudian 5 mil acetonitril aceton 60-40 akan dielutkan melalui kolom tersebut dan vacuum digunakan dalam proses ini. Solvent yang telah diulutkan kemudian akan disejakkan menggunakan wap nitrogen sambil mengelakkan volatilization pH yang sensitif. Hasil daripada penyejatan ini oleh wap nitrogen akan dilarutkan dalam 1 mil hexane dan kemudian dimasukkan ke dalam silika gel column yang telah disediakan tadi. Ekstrak yang telah diulutkan kemudian akan disejat di bawah aliran nitrogen sehingga isi padu dia menjadi 1 mil. Proses yang seterusnya adalah clean up procedure. Baik, pertama sekali clean up column akan diisi dengan kapal sehingga ke dasar. Kemudian 17 gram silika yang telah diaktifkan 12 jam sebelum eksperimen akan direndam dengan dichloromethane dan dimasukkan ke dalam clean up column setinggi 5 cm. Di atas silika itu kita akan letakkan 1.5 cm anhydrous sodium sulfate dan 5 mil dichloromethane akan ditambah lagi ke dalam kolom untuk mencuci gel silika dan anhydrous sodium sulfate itu. Sampel yang telah dikeringkan tadi sehingga menjadi 1 mil akan dimasukkan ke dalam kolom dan bahagian badan kolom itu akan dibilas 2 kali menggunakan campuran acetonitril aceton. Seterusnya, 60 mil acetonitril aceton akan dimasukkan ke dalam kolom dan dibiarkan mengalir pada kadar 3 hingga 5 mil per minit. Eluan hasil daripada pengaliran solvent ini akan diambil dan dipekatkan menggunakan KD concentrator menjadi 0.5 mil. Berikut merupakan gas kromatografi, mass spektroskopi, operating condition dan analisis. Baiklah, kromatografi gas varian 3800 akan disambungkan kepada perangkap ion varian Saturn 2200 GCMS. Gas kromatografi mass spektroskopi dilakukan dalam mod jumlah pemantauan ion. Suhu sumber ion dan transfer line adalah 275 Celsius dan 300 Celsius. Dengan menggunakan mod pengayunan elektron ion terhasil. Pengayunan ini dilakukan dengan capillary column yang dipanggil sebagai VF5 dengan delay solvent selama 5 minit dan isi padu suntikan 1 mikroliter. Kaedah suntikan speed 20%. Ion molekul akan dipantau bagi tujuan pengenalpastian dengan julat GC 40 hingga 500 mZ. Sampel blank akan dimasukkan sekali dalam setiap urutan sampel bagi memastikan tak ada pencemaran pelarut ataupun gel silika berlaku. Larutan piawai akan diekstrak dalam keadaan yang sama seperti sampel bagi mengira kadar pemulihan. Setiap sampel akan menjalani 2 pengekstrakan dan setiap ekstrak itu akan menjalani 2 analisis oleh gas kromatografi mass spektroskopi. Perkara terakhir dalam kromatografi ini adalah statistical analysis. Data yang kita kumpul akan berada dalam bentuk purata daripada 3 ukuran yang berbeza. Correlation akan diambil daripada Pearson coefficient of correlation in bivariate correlation. Mean pula yang kita dapat akan dibandingkan dengan Turki HSD dan LSD. Perbezaan daripada mean yang kita bandingkan. Sekian daripada kami. Terima kasih.